rasanya bila kita bersama. Kepada anda semua yang sedang menyaksikan Borak Kopitiam, hari ini anda bersama saya Fiona dan juga Hafni. Ini contoh yang baik pagi-pagi hari Ahad ni kan. Walaupun kalau kat KL ni cuaca tak berapa nak baik, hujan gerimis tadi, tapi pagi-pagi hujung minggu pun kita kena semangat bangun pagi-pagi sambil breakfast dengan family, sebab selalunya hujung minggu ni masa untuk orang habiskan bersama dengan family kan. Betul. Jadi kejut lagi yang belum bangun tu, sama-sama kita tengok Borak Kopitiam, sebab hari ni istimewanya kita nak belajar sejarah penubuhan Hari Malaysia kan Fiona. Betul. Sebagai rakyat Malaysia ni kan, saya boleh cakapkan ada banyak lagi benda yang Fiona tak tahu lagi. Kan sebab Fiona biasanya dekat Semenanjung je. Jarang-jarang Fiona dapat berkunjung ke Sabah untuk orang kata macam mengenali Sabah dan Sarawak dengan lebih mendalam. Sebab jadi, kalau kita tengok hari ini 13 hari bulan, jadi kita sambut Hari Malaysia 16 hari bulan. Jadi sebelum kita menyambut Hari Malaysia, hari ini kita banyak benda kita nak kongsikan tentang sejarah penubuhan Hari Malaysia ni lah. Betul. Sambil-sambil tu kalau anda semua yang ada di rumah kan, yang dekat depan TV, rasa macam kejap lagi saya nak masuk dapur lah. Saya akan terlepas Borak Kopitiam, jadi tak apa. Sebab boleh. apa? Borak Kopitiam bersiaran secara langsung juga di Facebook. Betul. Secara langsung ya, maksudnya anda boleh berkomunikasi dengan kita dekat situ. Tinggalkan komen, ataupun anda daripada Sabah ataupun Sarawak, saya nak alu-alukan kalau ada pesanan ke, kalau nak berkongsi apa-apa, insyaAllah kalau sempat kita akan bacakan. Betul, dekat situ. Tapi yang sekarang ni macam di luar kebiasaan ni, kamera ni macam tu nak makan muka saya ni, dekat sangat ni. Okay. Dekat dengan penonton. Jangan lupa juga follow kita punya social media. Dekat Instagram ke Twitter ke Facebook ke Borak Kopitiam. Kalau nak post, ada ambil gambar, nampak cantik di belakang kita ni semua. Kejap lagi ada benda-benda yang menarik nak dikongsikan, nak share dekat social media, gunakan hashtag Borak Kopitiam. Betul. Ya, memang sentiasa kita akan alu-alukan lah. Baiklah, sekarang ni sambil-sambil orang kata macam kita dah teaser, dah bagi tahu hari ni kita akan ada apa. Kita akan tunjukkan sedikit sedutan mengenai dengan sejarah penubuhan Hari Malaysia. Jom kita saksikan. Let's go. Malaysia. Sebelum dinaikkan bendera Malaysia itu, Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman Putra dengan penuh perasaan terharu berseru kepada seluruh lapisan bangsa Malaysia. Pada hari dan saat yang kilang gemilang ini, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahawa demi sesungguhnya kita akan pertahankan bendera bangsa dan negara kita itu dengan segala daya upaya kita, sekalipun dengan jiwa dan darah kita. Marilah kita sekalian mengucapkan tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala seluruh sekalian alam atas rahmat dan nikmat yang telah dilimpahi ke atas kita dengan negara kita, terutama sekali yang kurniaannya yang tidak ada tolak banding bagi mencapaikan cita-cita yang suci murni, menubuhkan Malaysia ini. Ampun Tuanku, Pakapati dengan segala hormatnya dan takzimnya memohon keampunan kepada Tuanku, sudi apalah kiranya memperkenankan supaya bendera baru Malaysia ini dikibarkan. Dengan iringan lagu kebangsaan negaraku, bendera bulan bintang bersinar 14 itu pun dikibarkan naik. Kali pertama di alam maya pada ini. Alright, itu ada sedikit perkongsian kita kan berkenaan dengan sejarah penubuhan Malaysia. Dan sebenarnya kita just nak berkongsi sahaja ni, sebenarnya info sikit lah mungkin supaya kita dapat tahu kan hujung-hujung minggu ni sebelum kita sambut Hari Malaysia kan. Yang amat berbahagia Tun Muhammad Fuad Stephen sebenarnya adalah Ketua Menteri Sabah yang pertama dan juga yang kelima. Ada dua kali lah kira, yang pertama dan juga yang kelima. Lepas tu Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Mustafa Dato' Harun adalah yang di-Pertua Negeri Sabah yang pertama. Kalau ke Sarawak pula, Fiona? Kalau ke Sarawak pula, kalau kita lihat, kita ada Stephen Kalong Ning kan, yang merupakan Ketua Menteri Sarawak yang pertama. Dan kemudian disusuli dengan
Tun Abang Haji Openg Abang Sapi. Sebagai Alright. Yanti Pertua Negeri Sarawak yang pertama. Dah salin ya anak-anak murid semua. Hari ini kita belajar sejarah penubuhan Hari Malaysia. Sama-samalah kita belajar. Okey, jadi kita dah cerita sikit tadi tu, kita ada video sikit kita mainkan. Sekarang ni kita nak orang cakap Ada craft video. ni Ada craft video tangan. satu lagi. Ada video. Oh, video pemasyuran. Kita ada satu Okey, lagi video yang kita telah sediakan kepada penonton semua dekat rumah iaitu pemasyuran Hari Malaysia. Jom sama-sama kita saksikan. Let's go. Saya Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Perdana Menteri Malaysia, dengan persetujuan dan perkenan Bahuli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong, Yang Terutama Yang di-Pertuan Negara Singapura, Yang Terutama Yang di-Pertuan Negara Sabah, dan Yang Terutama Governor Negeri Sarawak. Dengan ini mengisytiharkan dan mensyuhurkan bagi pihak umat Malaysia bahawa mulai daripada 16 hari bulan September tahun 1963 dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat serta berasas kebebasan dan keadilan, dan sentiasa mempertahankan serta memeliharakan keamanan dan kemesraan umatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa di dalam dunia ini. Merdeka! 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 Merdeka!
tepuk sikit untuk adik-adik kita. Itu dia adik-adik comel kita yang berbakat kan daripada kumpulan Galang Maya. Betul. Kalau kita tengok kan, kita rasa confused. Tarian dia sebenarnya ciri-ciri dia macam mana ni? Jangan risau. Kejap lagi kita akan bersama dengan mereka. Terlebih dahulu, kita sekarang ni akan bersama dengan mereka daripada yang akan ceritakan tentang Manik Empang. Marik Empang. Kita ada Halina Kilin dekat sini. Ini aksesori manik. Tapi dipanggil Marik Empang. Okey, saya Marik tu manik ke? Marik tu manik. Lepas tu empang tu macam bulatan. Jadi marik empang, manik bulatan. Maksudnya kalau bahasanya manik tu kalau di sana dia panggil marik. Marik. Okey, sekarang ni kita bersama dengan Halina Kilin, Yes, merupakan seorang usahawan. Marik Empang. So memang full time buat. Sebenarnya saya meminati bidang craft. Ada banyak bidang craft yang seperti bukan saja manik, tapi ni selampai yang diorang pakai. Ni ada kita ada model kita juga hari ni. Oh, semua buat sendiri. Yang ni mariknya, yang kainnya ya. Yes, ni semua daripada ada manik-manik yang ada seni dia dekat situ ada kan. Ada Ini dia seni-seni pun cara desain tu pun dia ada orang Maksud cakap. dia. Ada daripada yang tapi berbeza kan. zaman moden ni lebih kita pada yang kita minat. Corak yang kita minat, yang kita suka. Macam saya kalau motif yang binatang ataupun motif yang macam ni, saya tak pandai buatlah sebabnya dia ada macam keturunan. Kita kena ikut keturunan. Kena ikut keturunan. Dia ada konsepnya kan. Yang ni design daripada mana ni, daripada mana kan. Saya lebih kepada desain yang begini. Yang ni ataupun yang begini. Okey, kalau yang begini, konsep ni daripada mana? Konsep dia sama juga, tapi dia lebih kepada moden lah. Oh, ni kira dah moden lah. Ya, moden. Okey, yang biasanya pakai Marik Empang ni lelaki ataupun perempuan? Perempuan. Perempuan Pada saja? dulu kaum iban suka pakai, tapi sekarang ni semua orang boleh pakai. Tapi lelaki ni macam untuk lelaki je, bukan? Ini perempuan. Oh, ini Perempuan perempuan. juga. Tapi ini untuk kaum orang hulu. Apa kata kita cuba belajar untuk buat Marik? Oh, Fiona nak belajar buat? Belajar boleh lah. Kalau kan? Fiona nak belajar buat, kita pergi kasih. Awalnya. Apa? Okey, jom. Susah lah nak Macam buat mana ni. kita nak buat ni? Sebenarnya apa yang kita perlukan untuk kita Apa buat? kita perlukan? Kita perlukan benang. Saya lebih suka pakai benang yang daripada ankle ni. Okey. Benang jenis yang biasalah. Biasa ada Dia jenis tebal benang sikit dia, kan ada benangnya, benang eh? khas dia. Okey. Tapi saya pakai jenama ni lah. Lepas tu lilin legend saya ni. Ni dah 10 tahun saya pakai ni, tapi tak habis lagi. Yang ini apa ni? Lilin. Oh, lilin. 30 tahun tak habis lagi. Oh, okey. Sepatnya sikit je. Oh, okey. Lepas tu gunting lah. Tak kira lah mana-mana gunting. Tapi saya suka pakai gunting ni. Senang. Alright. Lepas tu, Favorite lah kita start. Kita akan Okey, mula jom. kepada Boleh. ni. Lepas tu wajib ada manik-manik lah. Manik. Model satu lagi terlindung pula. Dua jengkal lah. Sikit. Ni. Okey, Kiranya baru nampak. Bila kita buat, Kalau tidak saya blocking. pakai 2,5 jengkal lah. Right. Kita measure 2,5 jengkal. 2,5 jengkal kita. 2,5 jengkal. Panjang dia. Memang wajib 2,5 jengkal. je Supaya tu dia apa? tak pendek, dia tak panjang. Oh, ini macam minta buat kelas kat sini boleh. Memang kita kena Kita tahu. kan isi borang. Isi borang, jangan charge saya. Tapi nampak benda Bergerak ni macam sedikit orang ada. cakap susah sebenarnya kan. Tak susah. Tak susah? Kalau minat tak susah. Okey. Cuba Why not kita sambil-sambil tu kita untuk buat. Okey, Tengok why susah not tu kita macam buat, mana. Okey. Lepas ni, yang tali ni pun kita kena kira daripada desain kita nak kena buat. Yang ni saya guna 150 tali ni lah, potong. 150. Maksudnya sebelum kita buat tu kita dah kena ada design siap-siap. Kita Yes. nak buat design macam mana. Jadi Ya, kita ya, tahu benar. design ni tali sekata 50 macam tu. Oh, saiz juga. Dia ada SML juga macam tu. Ya, Oh, okey. Tapi kalau tadi tu measure 2,5 betul. Itu 2,5 untuk jengkal. saya lah, untuk saiz sendiri lah, saiz sendiri. Oh, okey. Kalau macam have ni, dia tinggi sikit, pakai 3 jengkal ke? Macam Tak, mana? Macam sama tak? je. Oh, sama je Sama juga. Jadi saiz tu untuk apa sebenarnya? Saiz tu, sebabnya kalau saya bagi 2, nanti dia tak cukup lah untuk di belakang tu. Okey, alright. Jadi dia ada saiz standard dia lah. Ya. Tapi Lepas tu, kita akan buat macam ni. Tarik macam ni dengan lilin. Lepas tu, buat okey, macam ni. bagi tali dia tu Bagi kena dia ada dengan senang nak lilin masuk. dulu kan. Manik-manik ni kan, saya tengok cantik je. Dapatkan daripada mana ni? Manik ni kita ada dua pilihan lah sebab saya lebih suka pakai manik Jepun sebab dia sama rata, kecil dan dia cantik lah. Lepas tu dia punya tempat kita nak cari sekarang kan online banyak. Kalau dulu
kedai-kedai je. Tapi sekarang ni dah moden. Betul lah, kita senang boleh sikit beli lah semuanya kan. di hujung Kan? talian. Dia lebih suka pada online lah. Okey, so Tapi lepas saya sebenarnya berminat nak tahu tau, sebab seni Mari Empang ni kalau kita tengok kan, dia ada macam-macam design kan. Daripada kalau orang yang daripada sini mungkin design dia macam ini, daripada sini design dia berbeza kan. Tapi kita ni kalau sebagai orang yang macam mungkin kurang tahu, bila kita tengok kan, macam mana kita nak bezakan ini daripada mana, ini daripada mana? Senang je. Senang je. senang je. Google. Tak Macam Google mana? pun boleh. Salah satu dia boleh Google sebab sekarang ni kan yelah, boleh yelah, Google. yelah. Tapi kalau Mari Empang ni senang je tengok sebab apa tahu? Dia lebih kepada besar, satu rantai besar yang kalau yang lain saya pakai marik juga. Okey. Tapi ini design untuk bidayuh. Oh, tu pun kira marik juga. Marik Empang Tapi marik ni Manik berbeza, juga. dia ada besar sikit. Okey. Sebab tu kalau yang Mari Empang ni dia kan halus, lepas tu warna-warni, lepas tu ada pompong. Itu je lah beza dia. Tapi biasanya Okey. saya tengok dia macam very colourful, striking Yes, macam tu kan. Biasanya pakai ni time bila ni? Time bila kita pakai ni tak kira keramaian, untuk majlis perkahwinan ataupun untuk ni lah. Keramaian apa-apa lah, untuk event Halina apa-apa. ni sambil-sambil kita buat ni kan, sambil-sambil Halina buat ni, kita nak tahu juga macam Halina sendiri kan, buat Mari Empang ni dah berapa lama? Dah berapa lama? Sebab saya dari family yang suka craft. Oh. Jadi kalau kecil-kecil saya suka tolong mak macam ni. Masa zaman sekolah pun memang dah belajar buat benda ni lah. suka main. Patutlah terror. Kita baru nak belajar. Anak bahaya Lambat kan? sikit. Tengok pun pening ni, mana nak campur ni kan. Sekarang baru nak belajar, tapi not too late. Okey, sambil-sambil lah Halina buat tu, kita ada sesuatu info nak kongsikan bersama Apa dia, dengan Fiona? anda berkaitan dengan tabung pahlawan. Okey. Jadi kita nak ajak anda semua sama-samalah kita semarakkan kempen tabung pahlawan dan pasti kita tidak mampu membayar harga pengorbanan mereka. Betul. Tetapi sumbangan anda semua mampu meringankan bebanan bekas anggota tentera, balu, veteran kelainan upaya ataupun VKU dan juga keluarga-keluarga mereka yang tidak bernasib baik. Betul. Jadi sama-samalah kita kalau ada rezeki lebih tu orang cakap, kita sama-samalah orang cakap menyumbang untuk tabung pahlawan ni kan. Jadi jom kita saksikan sedikit video yang telah kita sediakan kepada anda semua. Hari Pahlawan diraihkan untuk memperingati jasa wira-wira yang terkorban mempertahankan keamanan, keselamatan, kemerdekaan dan kedaulatan negara sebelum dan selepas Malaysia merdeka. Salam semua, saya Zaidi Aziz, hos Apa Kata Orang Muda. Dah nama pun Apa Kata Orang Muda, jadi hari ini Zaidi nak bertanya dengan anak muda mengenai Hari Pahlawan. Agak-agak mereka ni tahu atau tidak? Jom. Mestilah saya tahu. Semestinya, sudah tentu saya tahu. Mestilah saya tahu sebab ayah saya seorang bekas askar. Saya tahu. Dia dapat melatih diri menjadi lebih berdisiplin lah. Kalau jika kita menjadi seorang bapa, kita boleh melatih agar anak-anak kita berdisiplin dalam melakukan apa-apa tugasan. Lebih berani. Of course, pakai yang smart. Dia dapat berbakti pada negara. Dapat berkhidmat kepada negara. Dia dapat rawatan, perubatan dan pergigian secara percuma. Ada ialah tambahan untuk diorang sendiri. Lepas tu Ada bantuan perumahan, ada bantuan pelajaran, ada banyak-banyak untuk anak-anak dia sendiri. Masyarakat dapat menghormati mereka paling penting sekali berkhidmat untuk negara. dan disanjung oleh masyarakat. Kecil-kecil. Ia boleh membantu pihak beruniform yang lain. Contoh macam COVID sekarang kan, diorang bantu jaga sempadan antara negeri dengan Bersiap sedia apabila berlaku sebarang bencana alam. membantu menjaga keamanan negara dan menjaga Keselamatan negara. Seperti contoh dekat Sabah Sabah, Lahad Datu dan sentiasa bersedia. untuk apa-apa jadi. Ingat, kita seharusnya mengenang jasa pahlawan-pahlawan tanah air kita kerana mereka lah kita dapat hidup aman hari ini. Saya Zaidi Aziz, Apa Kata Orang Muda. Yes. Alright, itu dia. Bersama dengan Hari Pahlawan juga kan, kita ada trivia sikit. Kira frontliners lah kira kan. Betul. Macam kita kan dalam pandemik COVID-19, kita tentang pandemik COVID-19, pahlawan kita pun kadang-kadang misi kat hospital, doktor semua, abang-abang polis, semua tu pahlawan kita juga sebenarnya. Okey, kita nak balik semula kepada Mari Empang kita ni. Tapi sebelum tu kita nak tahu, kalau orang nak tanya, nak beli ke apa, ada Instagram boleh kongsikan ke macam mana? Ada. Siapa-siapa yang rakan-rakan kat luar sana yang nak beli ataupun nak tempah, bolehlah hubungi saya dekat Itu Instagramnya. Facebook saya yang ada dekat TV sekarang. Okey. Saya lebih kepada Ya, komersial lah.
Lepas Jadi tu boleh kontak lah kalau berminat. Boleh kalau kontak berminat, dekat situ. dekat situ. Baiklah. Lepas tu boleh juga cari ketua tim kita sebab kita ada tim. Kita punya ni Sabah Sarawak, dia di Semenanjung, kita ada tim ada 7 orang. Ada yang dekat sana Jadi yang dalam arrange tim kan? kita ada Yang satu. penting apa-apa tak apa. cari je lah nanti Cari kan. je. Okey. Macam orang cakap, PM tepi. Nanti PM Yes, di tepi Halida. betul. Nanti kat sana Tak boleh boleh, settle kita macam kena mana. tangkap. Okey, baiklah. Bagi Salah. anda semua yang ada di rumah PM tepi nanti, kita akan berehat sebentar. Kembali selepas ini dengan macam-macam lagi benda menarik untuk anda. Yes. Alright. Kembali lagi kita dalam Borak Kopitiam. Hari ini istimewa bersempena dengan Hari Malaysia. Kita dah belajar sikit-sikit tentang sejarah penubuhan Hari Malaysia. Kita nak sambung lagi belajar. Tadi kita ada Marik Empang, sekarang ni. Tapi sebelum tu, Apa tadi masa kita commercial break kan, Fiona sempatlah orang kata macam selak-selak social media kejap kan. Tengok-tengok ada satu pasangan ni, saya rasa macam jealousnya. Awak nak ajak saya membawang pagi-pagi Bukan membawa. Kita appreciate benda-benda Tapi yang benda sedang ni berlaku memang ni. jadi viral, Fiona. Ya, Sebab betul-betul hebat lah. Orang ni memang betul-betul hebat lah. Dia memang orang cakap memang cukup mewah. Sebab apa? Sekadar untuk mengumumkan jantina anaknya saja kan. Baby shower orang panggil kan? Baby shower. Dia sewa Burj Khalifa tu, Fiona. Ya, tahu tak berapa ringgit dia spend untuk sewa? RM5? No lah, RM5 beli keropok lekor je Habis tanya kot. RM5 lah, apa? RM380,000. RM380,000 untuk mengumumkan jantina anak dia. Tapi rata-rata ada netizen yang macam rasa wah bestnya kan dapat sambut meriah-meriah macam tu, tapi ada juga yang netizen yang cakap macam tak patut orang kata membazir dan begitu macam tu dan sebagainya. Tapi benda-benda ni semua it's a good celebration. Kita keep it positif lah bagi Fiona. Fiona rasa macam dia macam inilah, setiap orang ada pandangan masing-masing. Betul. Tapi terserah kepada individu tu nak buat macam mana. Yang penting tak ada menyusahkan orang, itu okey. Okey, alright. pasal tak sentuh orang tu tak apa, sekarang ni kita nak sentuh sikit. Kita punya puak kumbu pula. So kita nak belajar tentang puak kumbu. Tapi ni kita ada yang tersembunyi ke apa ke? Bukan tak ada. Tersembunyi tak ada. Okey. Okey. Macam tadi kita cakap, sekarang ni kita akan belajar tentang puak kumbu Okey. pula. Dan kita bersama dengan Dr. Velin. Betul tak saya sebut? Betul. Yang merupakan seorang pakar antropologi. Okey. So, doktor, boleh doktor terangkan tak? Puak kumbu ni sebenarnya apa dan maksudnya apa? Okey, puah maksudnya selimut. Dan kumbu maksudnya menyelimuti. Selimut dan menyelimuti. Yes. Macam yang saya pakai ni lah. Iyalah, yang ini juga kan. Yes. Tapi di rumah panjang, mereka akan menggunakannya untuk berbagai upacara. Daripada perkahwinan, upacara kematian, upacara melahirkan anak, untuk upacara sambut hari gawai. Hari Christmas sekarang pun akan digantung sebagai perhiasan. Sebenarnya, dahulu kala ianya dijadikan sebagai perisai sebab setiap daripada motif dan desain ini ada maksudnya sendiri. Jadi pada setiap upacara itu pelbagai jenis akan digantung yang bermaksud untuk upacara tersebutlah. Sebab rumah panjang kan dia rumah tapi ada yang dipakai jugalah. Ada yang dipakai. Macam kalau ada baju manang, dia punya manang tu bermaksudnya orang yang mengubati. Jadi dia akan pakai baju burung. Dahulu kala orang Iban ni sebenarnya tak pandai menenun. Okey. Bila doktor sebut pasal menenun dan sebagainya, ada cerita pasal orang Iban. Sebenarnya saya tahu dekat Sabah dan Sarawak banyak suku kaum dekat situ kan. Yang buatnya spesifiknya adalah daripada kaum hanya orang Iban sahaja. Hanya orang Iban sahaja. Okey, dan cerita awalnya ialah apabila ada seorang pemburu tu, nama dia Menggin. Okey, so si Menggin ni pergi memburu burung dengan buluh sumpitan. So dia nampaklah seekor burung yang cantik. So dia sumpit tapi burung tu jatuh jadi kain. Dan tuan punya kain tu ialah salah seorang daripada anak singalang burung, iaitu salah seorang daripada dewa orang Iban. Jadi
namanya Darah Cincin Tembaga. Jadi Darah Cincin Tembaga, pergilah cari kain dia dan ternampak Menggin pegang kain dia. Darah Cincin Tembaga kata, itu kain saya. Dia kata, tak boleh. Ini ialah kain yang saya perolehi daripada hutan. Dah berebut pula situ Jadi Darah Cincin Tembaga pun meminta supaya Menggin berkahwin dengan dia. Jadi itu macam satu cerita cerita orang Greek dulu, orang Dewi dia berkahwin dengan manusia. Sejarahnya dulu pasal Puak Kumbul yes, ni. adalah anak dia bernama Serat Gunting. Serat Gunting tu macam Hercules sebab dia setengah dewa, setengah manusia. Jadi Darah Cincin Tembaga membawa anak dan suami dia pergi ke dunia dia. Tetapi suami pertama dia kembali daripada perang. Lepas itu dia buat tenun baju burung itu untuk menerbangkan Menggin dengan anak dia pulang ke negara dunia Iban. Dari itulah pandai mulanya. menenun. Yes, Okey. exactly. Tapi doktor, saya nak tahu macam doktor kata kan, Puak Kumbul ni dipakai untuk macam-macam jenis keramaian kan. Yes. Macam keramaian yang berbeza tu, adakah warna yang kalau pakai tu pun berbeza? Warna ni untuk majlis ni, warna ni untuk majlis ni. Tak, sebenarnya ini adalah warna yang agak moden. Okey, tetapi semua warna ini sudah diperolehi di dalam satu Puak Kumbul daripada asalnya. Okey, seperti warna yang ini ya. Okey. Yang ini? Ini nama dia Jambatan Gantung Nangan Panggau. Jambatan gantung? Yes. Jambatan gantung. Mana jambatan ni? Kenapa panggil jambatan gantung? Sebab ada jambatan kat sini ni. Cuba cari. Cuba cari. Okey, ianya adalah sangat abstrak. Okey, dan ianya adalah salah satu daripada cara orang Iban untuk merekodkan cerita-cerita asal, cerita lama. Okey, so semua cerita berkaitan dengan Puak Kumbul ini adalah berkaitan dengan dewa-dewinya di atas. Dan tidak ada berkaitan dengan orang di dunia mati. Okey. Yang ini jambatannya tak nampak, tapi kalau you nampak macam ni kan, ini adalah abstraction untuk untuk jambatan. So hanya dewa-dewi saja boleh menggunakan jambatan ini pergi ke dunia Iban. Jadi orang Iban tak boleh. Kiranya sebenarnya Puak Kumbul ni dari setiap tenunannya ada penceritaan ya. Yes. Dia mempunyai maksud yang berbeza-beza lah. Cuma mungkin sekarang ni sebab zaman lebih moden, lebih banyak lagi desain yang ada dengan konsep lebih moden. Tapi nak tahu macam pembuatan dia kan Fiona kan. Kalau kita lihat kan memang cantik, tapi kita tak tahu cara pembuatan dia macam mana. Okey, cara pembuatannya sangat-sangat sangat sukar dan juga mengambil masa yang lama. Macam satu helai ni, kebiasaannya mereka akan membuat 3 helai dan akan mengambil masa daripada 3. Doktor dekat TV sekarang ni kan ada warna yang macam kuning semua tu. Yang tu kira moden jugalah kan? Yes. Actually warna kuning ni adalah dari pewarna natural dye yang disebut sebagai akar landak. Akar landak. Yes, akar landak ini sebenarnya ialah satu jenis tumbuhan yang dimakan oleh landak selepas dia makan tumbuhan yang beracun untuk neutralize perutnya. Yes. Okey. Itu yang dapat warna ni. Yes, dan pewarna ini adalah dijumpai secara accident oleh master weaver sebab dia sebenarnya ambil akar tu untuk perut dia. Okey, tapi dia rendam di dalam baldi. Jadi towel putih dia jatuh dalam baldi, keluar warna kuning. So idea dia untuk mendapatkan warna ni. Kalau kita tengok, adakah ini cara-cara untuk kita weave ataupun buat? Yes, actually stage menenun adalah yang terakhir. Sebelum dia menjadi seperti ini, ada lebih kurang 6-7 tahap harus dilalui. Nampak sangat rumit sebenarnya proses nak buatkan tu itu dia. Alright, tapi tadi macam doktor katakan, biasanya kalau buat satu tu sekali buat tu 3 jenis. 3 kain. Tak 3 helai. 3 helai. Sekali buat memang akan ada 3 helai. Okey doktor, kejap. Kalau kita lihat kan sekarang ni dekat TV kan, kebanyakan saya lihat yang buatnya adalah warga-warga yang tua, mereka yang lebih berusia. Adakah memang betul yang ini betul-betul berlaku ataupun memang betul-betul berlaku? Okey, saya telah bekerja dengan mereka selama 7 tahun, at least 7 years now. Dan ada perintis. Okey, tetapi pelapis muda tapi berusia di antara 40 ke 50-an.
Okey, salah satu sebabnya kerana apabila anak-anak daripada rumah panjang tu pergi ke asrama, mereka tidak terdedah dengan budaya ataupun cara-cara yes, pembuatan. yes. Hanya apabila dia telah berkahwin dan pulang semula ke rumah panjang baru dia ambil balik lah. Tu baru nak tahu. Tapi itu doktor yang macam saya tanya tadi kan. Maksudnya kalau sekali buat untuk kubu ni, dia memang akan dapat 3 helai. Tak, dia boleh tenun sampai 48 kaki. Ui, panjangnya. Okay. Tapi setiap itu cerita sekali buat tu. yes, Tapi sekali berapa buat. lama nak 48 kaki tu. Okey, untuk satu helai macam ni, dia sebenarnya adalah daripada 16 kaki. Okey. Okey, tapi ceritanya hanya di 8 kaki. Oh, yang ini sekarang ni 8 kaki sahaja. Dibagi 2 lah. Yes, dibagi 2. So lepas tu akan mengambil masa antara 3 ke 8 bulan bergantung kepada complicatednya design. 3 ke 8 bulan nak siapkan. 3 ke 8 bulan. Memang Jadi, seni ni sangat susah. saya nak tanya sikit harga dia berapa sebab 3 hingga 8 bulan baru dapat satu. Daripada projek kita, ianya bergantung kepada jenis benang, warna dan juga saiz. Okey, ini ialah benang sutra daripada Thailand, hand spun organic, dan yang ini saya baru jual dalam harga 6,500. Okey, tapi 6,500 sebab kita ada sertakan dengan application untuk memahami corak-coraknya. Okey. Macam mana tu? Okey, saya tak upload lagi dekat. Maksudnya kita guna handphone macam sekarang ni. Handphone kita sebab kita scan. ada QR code. Lepas tu you scan pada tempat yang kita dah. QR code tu. Jadi kita lepas faham tu, maksud-maksud apa yes, yang bentuk ni apa dia, ini apa dia. Ada penceritaan dekat setiap seni tu kan dekat situ. Tapi bukan semualah sebab ada lebih 300 lebih. So kita sekarang setakat ni cuma dapat buat dalam 10 saja sebab harga nak buat pun mahal juga. Betul lah doktor. Dan nak ambil masa pun lama kan. Lama sebab programmer saya pun dia ambil masa sampai 6 ke 1 tahun untuk buat. Untuk dapatkan detail semua maksud-maksud penceritaan tu semua kan. Okey. Tapi kalau siapa nak berkongsi, nak tahu pasal benda ni lagi, kita akan bercerita pasal ni lagi kan. Kita akan singgah balik ke sini, tapi sebelum tu kita nak tengok satu makanan ni yang saya pun sebenarnya suka ni. Mi kolok kan? Jom sama-sama kita tengok. Terliur. Lapar. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Puan Chen daripada Kuching, Sarawak. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara membuat mi kolok merah. Bahan utama untuk mi kolok merah ni adalah ayam merah. Hari ini saya akan tunjukkan cara-cara kita marinate ayam merah dulu. So kita masukkan satu-satu semua bahan-bahan ni kita gaul. Yang ini mengikut kuantiti yang kita buat. So kalau banyak kuantiti kita buat, so banyak jugalah dia punya perisa ni. So, ini sos tiram. Dan juga pewarna merah sedikit saja untuk mencantikkan lagi ayam kita. Okey, so kita akan gaul sampai dia sebati. Sementara kita menunggu ayam merah tadi yang dah diperap, so kita boleh prepare untuk sup pula. Sup untuk makan kolok mi. Okey, so bahan-bahan dia seperti yang disediakan kat sini. So kita akan menumis bahan-bahan dia dengan sedikit minyak saja. Saya tengah tumis sekarang ni adalah bawang merah, bawang putih, bawang Holland, serai, halia dan juga bunga kantan. So ni kita tumis sampai dia naik wangi dan agak masak kekuningan sikit. Setelah bahan-bahan tumis ni agak layu dan wangi, so kita boleh masukkan ayam. So kita tumis sampai ayam ni agak sebati dengan bawang-bawang semua ni, rempah-rempah ni semua. So ayam dah agak masak, so kita boleh masukkan fishball. Dan barulah kita masukkan air. Nampaknya sup kita dah pun mendidih. So ayam pun dah masak sedikit. Air pastikan betul-betul mendidih baru kita masukkan mi kolok ni. Kita leraikan dia biar dia masak dengan sebati. Okey, nak tahu macam mana mi ni masak? Bila kita letak dalam dia akan timbul. So baru kita gaul yang ayam merah tadi tu. So inilah pati dia untuk menghasilkan mi kolok merah dengan sedikit minyak bawang. Setelah mi dah siap, so sekarang ni kita prepare untuk taburan di atas dia. So kita gunakan sayur, kita rebus dan juga fish cake. Ni
inilah ayam yang telah kita perap tadi dan telah siap direbus. So kita boleh hias ataupun dekor mengikut cita rasa kita sendiri. Inilah dia mi kolo ayam merah untuk menu kita hari ini. Okey, itu dia. Rasa terliur pagi-pagi ni tapi kita belum breakfast lagi Jangan sabar. Nanti sabar saya tahu orang lapar. Tapi kita nak ucapkan thank you. Terima kasih kepada Dr. Welin tadi. Betul. Yang banyak kongsi dengan kita pasal Puah Kumbu. Okey. Sekarang ni kita nak belajar benda lain pula. Kita nak belajar apa ni sekarang, Fiona? Kita nak belajar pula daripada bukan dengan saya. Saya tak pandai. Saya main punduk-punduk ke? Tidak, main patung-patung. Okey, kita bersama dengan Wesley anak Juntan yang merupakan sekarang ni lah kiranya pereka fashion. Betul. Kalau kita lihat ini semuanya hasil tangan daripada Wesley sendiri. Tapi itulah yang tahu ceritanya sekarang ni Wesley, yang kita nak tahu ni nampak macam lagi bidang ni. Katanya dulu sebagai seorang pramugara. Ya, betul. Jadi pre-fashion tu kenapa tu macam itu tu? Okey, kerja sepenuh masa saya memang pramugara. Oh, masih lagi. Masih lagi. Yang hobi ni terjadi semasa PKP. Okey, kira 2020 ni lah. Yes. Okay. Sebenarnya macam mana boleh terjadinya? Terjadi, tapi minat tu memang dah ada. Dari dulu lagi saya memang collector. Saya memang doll collector. Doll collector, dan saya akan buat evening gown, evening dress. Tapi untuk menghasilkan Borneo doll yang memakai kostum tradisi Sabah Sarawak ni, memang terjadi masa PKP lepas sebab masa tu memang banyak masa, sangat banyak masa sebab kita orang punya industri penerbangan sangat terkesan. Jadi kita orang duduk rumah lah sepanjang masa. Jadi sebab itulah saya hasilkan Borneo doll sebab dia sebenarnya mengambil masa yang lama. Kiranya masa time PKP tu ini dibuat untuk dijual? Tak. Mula-mula sendiri lah. Mula-mula memang saya buat untuk koleksi sendiri, hobi. Sebagai hobi je, saya buat satu je kumang doll, iaitu Iban lah. Yang ini? Ya, macam ni. Yang mana satu kumang? Kumang this one. Itu dia. Kumang doll. Kumang doll. Kenapa nama dia kumang doll? Kumang itu dah watak legenda masyarakat Iban. Okey. Hari ini kita memang belajar sejarah. Okey, kalau kita lihat dekat sini kan ada macam-macam fashion kan, pakaian yang berlainan. Dia melambangkan etnik-etnik yang berbeza. Betul. Cuba boleh kongsikan yang ni apa, yang ni apa. Boleh. Tapi sebelum tu, Wesley, etnik daripada kaum mana? Saya kaum Iban, berasal dari Sekuau, Sibu, Sarawak. Okey. Jom kita kenali kita punya doll ni. Dari kiri saya, ini adalah kostum Iban. Dan ini kostum Sekerang. Okey, kita tunjuk sikit dekat kamera. Sekerang. NG, Sekerang. Okey, nampak tak? Dia memang ada konsep dia untuk pakaian ni, memang ada konsep besi-besi. Dia sebenarnya dia guna rawai ni ataupun korset ni besi. Lepas tu dengan shilling-shilling sebenarnya. Kalau yang betul punya, memang besi lah. Okey, pakaian besi. Alright, yang seterusnya? Seterusnya ini adalah pakaian tradisi Iban juga, tapi dari Batang Rajang. Itu apa? Kawasan yang lain? Kawasan lain. Okey. Batang Rajang, Area Kapit, Ram sana. Ini pakaiannya. Pakaiannya berbeza. Okey, yang ini adalah kostum masyarakat Kiput. Pernah dengar Kiput? Sebenarnya kalau kita lihat kan pakaian-pakaian dia ni kan semua ni memang traditionally macam ni ataupun Wesley dah modernkan dia? Tak, saya akan mengikut apa nama ni? Original punya kostum sebab ini adalah tentang budaya. Betul. Saya tak boleh nak main-main dengan budaya, tak boleh terlebih, kurang pun orang akan cakap juga kan. Jadi kalau boleh saya nak hasilkan sekurang-kurangnya samalah. Walaupun taklah nampak sangat tapi lebih kurang sama. Ini okey sebab sebenarnya saya rasa ini cara yang paling mudah sekali nak bagi orang mengenali budaya lebih dekat sebab kalau nak tunggu orang pakai ni hari-hari memang tak ada. Jadi bila dah ada macam ni orang tengok yang ini kalau pakai kat sini, ini pakai kat sini kan. Okey, memandangkan Wesley ada kat sini kan apa kata kita cuba Fiona nak belajar ni. Fiona nak belajar sikit macam mana nak buat. Jom. Okey. Actually nak buat ni sebenarnya hampir masa 3 hari. Okey, alright. Okey, 3 hari. 3 hari dia complicated, rumit sangat. Tapi hari ni kat studio saya nak pasangkan dia lah. Okey. Yang kita nak pasangkan ni adalah etnik kaum Iban. Okey. Kaum Iban yang menggunakan gagong. Ini adalah gagong. Gagong yang aslinya adalah daripada kulit haiwan.
Okey. Jagung Gagong. Gagong. Oh, gagong. Bukan- Jagung tu makan. Apa? Lapar Gagong. ya, ni. Lapar bagi-bagi. Gagong. Gagong ni ya, sebenarnya adalah Gagong bulu. dah dibuat daripada kulit haiwan. Okey, alright. Zaman dululah. Okey, so sekarang ni macam mana dulu Okey. kita Okey, start? mari kita buat. Okey. Jadi bila kita letak gagum ni, apa maksud dia? Mesti ada lambang-lambang. Ya, gagong tu dulu kalau zaman dulu tak semua orang boleh pakai gagong. Gagong ni digunakan masa perayaan ataupun hari-hari hari-hari yang keramaian dan kalau berperang hanya pahlawan saja pakai gagong. Okey. So kalau dari jauh, Itu kita. kalau musuh tengok ada apa nama ni? Gagong. Berpakai gagong ni, diorang kan takutlah. Okey, itu yang membezakannya lah. Yeah. Kiranya kalau dalam pahlawan tu dia yang ada pangkat sikit lah. Ya, kiralah dia dah banyak bunuh orang ke. Okey. Kalau yang ni gagong, yang ni apa? Kita sarungkan sambil-sambil tu Ini kita pakaikan. parang. Oh, parang Kita dia. panggil ilang lah dalam bahasa Ilang. Ilang. Ini senjatanya lah kiranya. Okey. So memang lengkap lah sebenarnya, kira macam Pakaiannya memang pakaian lengkap. Untuk lengkap, lelaki ni, serta dengan dia punya aksesori. Okey. Jadi sebenarnya Wesley sebenarnya belajar ni daripada siapa? Maksudnya belajar buat ni. Buat ni ya. Lepas tu dia punya orang kata okey. macam ciri-ciri dia. Okey. Yang saya ada sebenarnya adalah sedikit ilmu saja. Maksudnya dari segi adat dan budaya kan. Tapi nak buat benda ni sebenarnya saya tak belajar kat mana-mana. Buat sendiri Buat saja? sendiri, semua rekaan sendiri. Maksudnya bila dah tengok macam mana, okey kalau pakaian macam ni, baru buat yang sama je. Yes. Tapi nak tahu macam mana dapat barang-barang ni semua, bahan-bahan ni semua untuk buat Okay, bahan-bahan ni semua terdapat dekat kedai craft, mostly lah. Dan kain-kain macam puak kumbu ni saya terpaksa dapatkan dari Sarawak lah. Barang-barang ni daripada kedai craft? Maksudnya Kedai craft. dia memang ada ni semua ni? Ke dibuat Ada. ni? Ni saya buat sendiri. Oh, Dia barang-barang beli sikit-sikit dia cantum-cantumkan jadi macam sikit-sikit ni. je. Okey, Itu hanya dekat sini lah. Saya akan buat sikit-sikit sebab tak ada pun aksesori yang dekat pasaran ni yang sedia ada yang macam ni. Jadi saya kena hasilkan dari from scratch, from zero. Okey. Jadi itu adalah salah satu cabaran saya lah. Kita cuba pakaikan dia punya gagong. Ini gagong. Gagongnya. Okey. Gagong. Sarungkan macam tu. Lepas tu? Kira macam apa ni orang cakap? Macam cape lah Ya, lebih kurang. Okey. Lepas tu kita pakaikan Yang ini dia. apa pula? Marik. Jadi, ni marik nampak lah. marik. Untuk marik empangnya. Ni marik saja. Oh, marik saja. Marik lelaki dengan marik perempuan pun sama juga ke? Lebih kurang ada juga sama. Okey. Tapi kalau lelaki dia taklah fancy semeriah as yang untuk wanita kan. Dia lebih simple macam ni lah contohnya kan. Okey. Lepas tu kita pakaikan dia punya ketapu. Kalau kita tengok kan topi dia lah. intricate kan. Saya- Banyak benda kecil-kecil nak buat pun lama. Harga dia berapa ni? Kalau saya berkenan nak beli. Ya, harga dia lain mengikut kostum. Kalau contohnya yang dari sini ni Okey. 300.5 sebab dia tak banyak aksesori. Ini Melayu Okey. Sarawak. Melayu Sarawak yang ni 300.5. Okey. Kalau contoh-contohnya yang Okey, macam contohnya. banyak manik-manik semua ni. Ini yang paling banyak manik ni yang paling mahal 600. 600. Tapi memang kenalah dengan hasil kerjanya yang susah kan. Okey. Mungkin, Tapi kalau orang nak kontak, nak dapatkan, nak beli, nak tanya lebih lanjut pasal benda ni, mungkin ada juga yang nak berminat. Saya nak belajarlah dengan Wesley. Macam mana nak kontak tu? Okey, boleh pergi ke Instagram saya Wesley Hilton ataupun pergi laman Facebook saya yang saya sediakan khas untuk Borneo Doll, iaitu Borneo Doll by Wesley Hilton dekat Facebook. Alright, boleh kontak dekat PM situ. tepi, ya. Ni kita dah siap dah kita punya yang kita buat hari ini. Dan kita sekali lagi sebenarnya nak berhibur ni dengan adik-adik comel kita yang berbakat besar ni. Jom kita saksikan persembahan daripada adik-adik daripada kumpulan Galang Maya. Anak pipi jangan tak dihirau, gusar esok kesaran sirimau. Anak didik harusnya dirisau, gusar esok engkau yang dipisah. Dulu tunggu diturut balik, dulu diam sekarang celik, dulu tahu waktu balik. Dulu diam sekarang cerdik, nak dilenturnya bulu biar dari rebungnya, gelap pasti mereka kan terjaga akhlaknya. Nak dibentukkan
di tanah sebelum senja ke rumah. Takut nanti tersalah, bawa pulang masalah. Tak indah yang sekarang, cakap jangan sebarang. Elok awal dilarang untuk kau jadi orang. Dulu diturut balik, dulu diam sekarang celing. Dulu tahu waktu balik, dulu diam sekarang cerdik. Itu dia. Kiranya dah 2 kali ni. Okey, so tadi kita dah saksikan macam ada dengar ni lah. Ada dengar sebab something. cikgu daripada kumpulan adik Galang Mayang ni dah Betul. datang. Dah sampai ke belum? Eh, dah sampai dah. Sorry, dompet rosak sikit tak apa. Cepat masuk. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Silakan. Silakan. Ha, Cikgu silakan. alright. Hari ini kita nak berguru juga macam mana adik-adik Galang Mayang kita berjoget-joget tu tadi. Boleh. Boleh cikgu boleh. Tapi sebelum tu kita nak tahu dululah kan, sebab kalau kita tengok adik-adik ini masuk tadi dengan muzik yang pelbagai kan. Sekejap tukar. Ada berapa ni sebenarnya? Berapa seni orang cakap yang dipersembahkan tu? Okey, kalau kita tengok tarian first tadi tu kita buat multiracial. Ada tarian Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak. Sebab kita nak nampakkan kepelbagaian tarian di Malaysia yang ada di Malaysia ya. Patut. Tadi tengok ada betul. tanglong, ada betul, kipas dan sebagainya lah. Semua ada. Tapi semua saya ada. nampak ada step river ni. Bukan Bukan. Tak bangun lagi macam tu. perasan tu tadi. Tarian yang kedua ni pula macam mana? Tarian kedua ni kita modernkan sedikit, ambil lagu daripada Datuk Sting. Sebab itu kan lagu tengah viral sekarang kan. Betul lah. So budak-budak dia suka. So tadi dia ada elemen zapin, kita campurkan dengan tarian moden. Jadi sebenarnya Cikgu Riza ni kita nak tahu jurulatihnya untuk adik-adik Galang Mayang kita dah melatih mereka ni untuk berapa lama sebenarnya? Macam ni, saya dah lama, saya start pada 2007 sebenarnya dan dia berterusan sehingga sekarang. Macam ni dah kira senior lah, saya tengah latih lagi yang junior ni. Ini yang senior. kira senior. Okey, dengar cerita adik-adik daripada kumpulan Malang Gaya ni bukan Galang Mayang ni bukan kaleng-kaleng, bukan calon-calonnya. Alhamdulillah. Cuba ceritakan sikit dengan cerita international level. Tahun lepas kita bertanding dekat Bulgaria, kita johan keseluruhan tempat pertama, kedua dan ketiga. Memang membolok habislah. Tahun sebelum tu kita johan peringkat kebangsaan untuk tarian rakyat. Sebelum tu adalah, dia banyaklah rintisan Memang dia. peringkat international je Bertanding dekat mana? Dekat Bulgaria. Alhamdulillah. Betul lah. Rezeki. Bulgaria tu cerita di Luali tu saya tengok tu. Betul. Betul kan? Betul. Okey. Tapi cikgu macam yang senior-senior ni sebenarnya kita nak tahu umur dia berapa ni semuanya ni? Sekarang ni kalau ikutkan, sekarang ni yang ada darjah 5, darjah 6. Kalau ikutkan batch yang asal dah kerja pun ada. Yang kat universiti pun ada. Maksudnya ni dah banyak generasi. Banyak generasi dah sebenarnya. Semuanya cikgu yang ajar? Alhamdulillah lah saya yang ajar. Tak ada yang sebelum ni orang lain dulu ke bukan? Asalnya minta kawan-kawan daripada macam pandai-pandai profesional. Asalnya saya pun belajar dulu. Kita nak tahu kan lebih mendalam ataupun khusus teknik-teknik macam mana kita nak dapatkan betul-betul pure traditional. So minta kawan-kawan. Lepas tu sambil kita minta kawan ajar, kita pun belajar sekali. Tapi sekarang ni alhamdulillah dah boleh buat sendiri dah. Betul. Dah boleh kurus sendiri. Okey. Betul. Mungkin cikgu boleh kongsikan Facebook ataupun Instagram supaya kalau let's say lah ibu bapa di luar nak hantar anak-anak untuk belajar macam mananya? Okey, boleh layari Instagram Galang Mayang Official ataupun Facebook Anak Seni Galang Mayang ataupun Facebook saya sendiri Reza Filakis, tapi tu susah sikitlah. Type Galang Mayang Official tu insya-Allah lebih jumpa. mudah lah. Itu kalau Okey. nak hantar anak-anak pergi belajar. Kalau nak buat tempahan adik-adik Galang Mayang untuk buat persembahan, kontak saya. Mula DM dekat IG pun boleh. 20%. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. So sekarang ni jom kita belajar menari. Anda semua yang ada kat rumah jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini di Borak Kopi Diam. Kembali selepas ni. Okey, macam mana?
Okey. Rasa macam cepat kan? Yes. Cepat lah. Hari ni Tak kita sempat memang nak banyak belajar. benda kita nak kongsikan ni. Saya macam tak sempat bernafas lagi, tiba-tiba dia dah sampai balik. Okey. Tapi tak apa. Kita sebenarnya nak berkongsi benda yang baik. Dan ni ada benda yang menarik juga yang Fiona nak kongsikan kan? Betul. Kalau kita tengok baru-baru ini dekat Instagram Datuk Siti Nurhaliza viral dengan satu video tentang anaknya. Betul. Anak dia yang cilik yang pandai untuk memujuk ibunya yang sedang merajuk. Afia. Jom kita tengok. Itu dia video dia. Okey. Kenapa jadi macam Apa nak main? Apa nak main? It's okay. Alah, Fia. Kenapa jatuh? Iya, kena wawat. Wawat. Panas. Jatuh? Ibu sedih. Okay. It's okay. Alah, cute dia. Itu dia Puteri Datuk Seri Siti Nurhaliza. You tahu tak sebenarnya kan kalau kita tengok macam mana Datuk Seri Siti Nurhaliza didik anak dia, sebab itulah anak dia pandai orang kata lemah lembut, pujuk balik mami dia. Betul. Dan sebenarnya dia selalu kongsikan juga. Itu tadi kat Instagram Afia sendiri. Kalau siapa yang suka nak tengok gelagat dia boleh follow dekat Instagram tu ya. Betul. Alright. Okey, dengar cerita ada kawan nak datang Hafni. Ada kawan nak datang? Kawan you kan? Oh ya Lupa jemput Ada jemput awak apa ni jemput kawan datang pun lupa. Dah sampai dah pun. Alright. Ini dia. Kita ada orang yang cukup hebat ni hari ni. Mr. Tourism World 2019. Kita ada Daniel Hansen. Hai. Hello. Kita Kita salam macam tu. Yes. Selamat datang ke Borak Kopitiam ni. Okey, kita tengok sekarang gantung-gantung ni. Maksudnya ini Tourism World 2019. Mr. Tourism World. Ini kira baru lagi lah kan. Tahun lepas lagi kan. Baru saya compete January. This year? Yeah, this year. January 2019 tulis? Tapi competition saya January. Oh, okey. Kira dia bawa ke awal tahun 2020 lah untuk habiskan 2019 punya. Sebenarnya, okey, Tourism World Competition ni, Mr. Tourism World Competition ni macam mana sebenarnya? Kamu now tahu untuk Mr. Tourism World kan? Ceritakan sikit tentang. Apa tu sebenarnya? Okey, saya rasa Mr. Tourism World sangat different dari pageant lain kerana dia bukan mau winner ada look dan badan saja. Dia mau winner boleh express ada otak dan hati juga. So dia mau tunjuk yang apa cantik dalam dunia ni dan juga nak tunjuk masalah dalam dunia ni juga. So macam saya punya advocacy ialah animal extinction. Tapi sebenarnya apa yang cuba macam dalam Mr. Tourism World ni kan, apa yang sebenarnya yang nak dikongsikan, apa yang dipertandingkan tu sebenarnya? Oh, macam mana nak compete dalam kompetisi tu? Tak maksudnya Mr. Tourism World ni apa sebenarnya? Pertandingan apa? Pertandingan sekadar macam awak cakap tadi bukan untuk sekadar fizikal, sekadar looks kan. Jadi apa yang dipertandingkan tu sebenarnya dalam Mr. Tourism World ni? Dia mau tahu apa kita akan bawa dalam dunia ni. So saya mau tunjuk semua dalam Malaysia ada Sabah, culture kita kan. Makanan kita ada nasi lemak sedap tu lah. So tourism ialah promote tourism dalam dunia ni lah. Okey, bila sebut pasal tadi Daniel ada sebut pasal Sabah kan. Maksudnya Daniel sendiri daripada Sabah ke macam mana? Mak saya dari Sabah, orang Beaufort, dia Cina. Tapi saya base sini lah, orang KL. Jadi macam Daniel sendiri ada tak praktis kebudayaan daripada Sabah. Apa mama punya orang Beaufort. Orang Beaufort. Tapi saya tak tahu cakap Sabahan tapi saya tahu ayat sikit sajalah macam boleh bakalakau, Sumanda, Poinka itulah saya tahu saja. Boleh kalau kau tu maksud apa? Sebab saya selalu dengar kawan saya. Okey. Boleh kalau kau. Saya pun tak tahu tapi saya rasa macam boleh bakalakau macam tu saja. Dia macam motivation, iyalah, inspirasi kata-kata semangat lah. Semangat. Boleh betul, kalau betul. kau. Boleh Boleh bah. Betul. Tapi kita nak tahu kan selalunya orang yang bertanding untuk pentas peragaan ni kan, Ratu Cantik contohnya ataupun Mr. Tourism World macam kan. pageant kan. Pageant kan. Selalunya dia memang kena jaga pemakanan semua, kena pergi gym semua kan. Mestilah. Jadi macam Daniel sendiri macam mana? Memang setiap hari makanan tu memang selalu healthy food je ke ataupun bila nak competition je?
Before saya kalau saya represent untuk Malaysia, saya selalu jaga badan saya lah. Tapi saya sudah menang, so saya tak payah jaga lah. Tunggu. Okay, sekarang saya sudah menang, saya nak makan nasi lemak, nasi goreng tu sedap. Ya, take a break lah. Kamu mesti enjoy life juga. Betul lah, betul. Jangan betul jaga lah. serius. Selalunya kalau preparation sebelum competition tu berapa lama? Preparation untuk apa? Untuk nak jaga badan saya tu 1 year lah, saya fokus. 1 tahun tahun. Saya mesti fokus. 1 tahun makan ayam rebus tu. Ada torture. Torture, see? Tapi saya sudah menang, boleh enjoy sekarang kan. Okey, yang itu kenalah dari ada segi penjagaan betul. pemakanan. Okey, I'm sure you ada exercise juga. Boleh kongsikan tips tak nak exercise macam mana? Kalau kamu nak exercise, yang penting jaga diet juga dulu. Mesti jaga diet. Kalau tak jaga diet, tak boleh dapat lah. Dan exercise simple sajalah. Just stick to the basic, focus on your form and itu sajalah boleh. So, jadi competition ni 2019 2020 Januari. Jadi baru lagi kan. So next ada ke pertandingan lagi yang akan join dalam masa terdekat ni? Saya. Saya sudah retire lah. Tapi sudah retire? Tapi dia dah makan nasi lemak. Itulah. Ayam goreng. Tapi kalau Malaysia nak saya represent dia, boleh. Boleh untuk Malaysia saya boleh. Saya akan represent lagi. Tapi sekarang saya retire lah. Saya jadi inspirasi untuk yang up and coming. Okey. Tapi kira kalau dah retire, dia kena buat benda lain pula lah. So sekarang profession sebagai apa? Sekarang saya still student tapi saya modeling lah. Buat modeling. Still student? Still student lah. Ini umur berapa ni? Saya 26 baru saja. Sebaya. Tapi sila keluar sebab tipu di awal pagi. 26 Ingatkan sebaya tadi. Sudah tua lah. 26 tua kan. Boleh bah kalau kau. Boleh bah kalau kau. Kita kena positif. Orang Sabahan. Tapi kan Daniel kan, kalau contohlah orang nak follow, nak kenal Daniel lagi dekat apa semua kan, ada social media yang boleh follow? Ada. Nama saya Daniel_Hansen. So, okey, boleh. Itu Instagramnya, Daniel_Hansen. Itu Instagram. Platform lain ada? Social media lain? Twitter, Facebook? Dan Facebook lah. Daniel Hansen lah. Orang biasa je. Facebook. Okey, alright, okey. Terima kasih lah sebab datang sini kongsi kita pagi ni kan. Sama-sama lah. Thank you for having me. Nak shopping tak? Shopping? Boleh? Jom kita pergi Pasar Borneo. Okey, boleh. Kejap. Nanti. Okey. Pasar Borneo. Tapi kita tengok dulu Okey, boleh. Jom kita tengok. Rasa macam cakap dalam iklan lah. Boleh bah kalau kau. Kalau penonton nak tahu, orang Borneo amat terkenal dengan pasar tamu. Hampir di setiap kawasan di Sabah dan Sarawak, pasti ada pasar tamu ni. Pasar tamu merupakan tempat warga tempatan membeli barangan keperluan mereka. Namun, sejak 4 tahun lalu, terdapat satu pasar tamu diwujudkan di Seri Kembangan, iaitu Pasar Borneo. Pasar ini agak unik sikit dari pasar-pasar yang ada di Semenanjung. Sambutan dia memang menggalakkan. Khasnya dari orang tempatan di sini juga. Dan juga orang tak kurang juga dari Sabah Sarawak juga lah. Kita macam sebagai wakil lah dari Borneo, dari Sarawak. Kita mewakili orang Sarawak di sini untuk promote lah kita punya barangan tempatan dari sana lah. Ada pasar Borneo di sini. Mereka terus datang ke sini lah beli yang produk yang mereka kenal ataupun yang yang mungkin baru bagi mereka. Kita akan memberi educate mereka tentang kita punya produk lah. Pasar Borneo ini adalah idea daripada beberapa individu, iaitu orang asal yang telah lama menetap di Semenanjung. Banyak juga barang-barang yang dibawa khas dari Borneo dijual di sini. Pasar ini dibuka setiap Sabtu jam 7 pagi hingga 11 pagi saja tau. Mereka macam bila pergi sini, satu budaya yang berlainan. Ada yang memang jenis suka explore dan suka dengan budaya macam ni. Mereka tertarik dan sukalah. So bila nampak macam ni, selain mereka mereka akan belajar benda ni. So kita explain lah, bagi tahu mereka tentang budaya kami sini. Okay, mereka boleh terima, mereka pergi sini, mereka rasa interesting. Macam pelik ni, nak cuba. Inilah objektif saya supaya orang mengenal lebih mendalam budaya dan adat resam kita. Jadi melalui itulah saya akan memperkenalkan budaya dan kebanyakan kerap tangan yang kita ada
Dan masa perayaan kita akan buat event di sini. Kita ada 4 event. Jadi masa itu saya selalu memperkenalkan budaya, persembahan dan sebagainya. Jadi itulah objektif yang sebenarnya saya menubuhkan Pasar Borneo ini. Yes, itu dia. Okey, dan sekarang ni Fiona pula ada kawan nak datang ke set Borak Kopitiam. Siapakah itu? Jom kita tengok pintu. Dah sampai dah pun. Hello, selamat datang. Okey, jumpa masuk. Silakan sila duduk. Hello, morning. Good morning, ceria-ceria. Ya. Okey, sekarang ni Fiona bersama dengan Sharifah Itasha selaku Ketua Pegawai Eksekutif Miracle, betul? Yes. Dan juga kita ada Naza Anas, Master Stockist Miracle. Okey, pertama sekali, boleh tak Puan Itasha kongsikan sedikit tentang latar belakang Miracle ni? Alright, first of all, thank you Fiona for having us today. Fiona, sorry. Okay. Miracle ni merupakan produk penjagaan kulit wajah yang telah ditubuhkan daripada tahun 2015. So sebenarnya kita dah 5 tahun dalam industri ni, dan sepanjang 5 tahun ni produk yang terkenal dalam Miracle adalah Miracle Gemstone Facial Serum dan juga Miracle Facial Cleanser. So dua-dua ni merupakan hero produk kita, diperbuat daripada batu permata seperti mutiara, berlian, batu delima dan 21 lagi bahan-bahan yang memang bagus untuk wajah anda. Okey, patutlah. Okey, dalam masa 5 tahun ni pun kedua-dua produk ni masih lagi mendapat permintaan yang ramai. Yes, dan dengan cerita 100,000 unit telah pun terjual. Sambutan sangat memberangsangkan. Yes, so 100,000 unit yang terjual dalam masa 1 bulan daripada pelancaran tu adalah Miracle Under the Sea. So produk-produk yang ni lah, ianya dihasilkan daripada bahan-bahan dari dasar laut. Sangat fresh, bau pun sedap. If you can try it later Fiona, memang good for your skin, senang nak serap. So macam Fiona kata tadilah, 100,000 unit telah pun terjual. Okey, mungkin Puan boleh ceritakan sikit tentang produk-produk di bawah jenama Miracle ni. Okey, produk ada banyak ni? Yes, produk-produk di bawah jenama Miracle ni memang sangat-sangat unik. Kita hasilkan sendiri di kilang kita. Produk daripada luar negara, tetapi penting untuk saya tekankan kita ada kilang tersendiri, bukan OEM lah. Produk ni kita ada R&D sendiri, penyelidikan tersendiri dan juga formula tersendiri. Dan untuk Miracle Under the Sea ni pun kita ambil masa 2 tahun nak buat penyelidikan. Memang sangat lama sebab bagi kami kalau kita nak sustain in this industry, kita pun dah 5 tahun, yang paling penting adalah produk kena berkualiti tinggi. So untuk Miracle memang produk berkualiti tinggi, bertaraf antarabangsa tetapi pada harga mampu milik. Okay. So not only that, saya nak share sikit lah. So Miracle memang pentingkan produk, tapi at the same time misi kita adalah untuk melahirkan usahawan bisnes online yang berjaya. So kita sejujurnya produk kita tak terjual di mana-mana kedai, toko jamu pun tak ada. So hanya boleh didapati dengan wakil jualan ataupun ejen-ejen Miracle sahaja. So di dalam Malaysia ni saya percaya tiada lagi yang dapat menandingi Miracle dalam segi menjaga wakil jualan kita. Kita sediakan semuanya from zero to hero, margin product profit yang sangat tinggi sehingga 60%, sistematik dari segi wakil jualannya, dan yang paling best sekali reward kita berikan pun memang hebat-hebat lah. Nak share sikit lah, in 2019 kita berikan 4 buah kereta Mercedes percuma kepada master stockist kita. 4 buah kereta Honda Accord, 4 buah kereta Honda City. So kenapa saya cerita ni, this is our benchmark lah. So saya tengok jenama-jenama lain pun menjadikan Miracle ni sebagai rujukan mereka, benchmark mereka. So mereka lakukan apa yang Miracle pernah lakukan dulu, tapi yang penting saya nak tekankan untuk Miracle bukan sekadar janji, tapi pasti dan terbukti. Dan bawa bukti dia datang ke sini juga. Kita ada Naza Anas. Okey, mungkin Puan Naza boleh ceritakan sikit pengalaman bersama Miracle dan kenapa pilih Miracle ni. Okey, hi Fiona, good morning. Alright. So seriously saya adalah seorang guru pendidikan khas dan masih lagi seorang guru. Dalam masa yang sama saya on business Miracle. Alright, untuk bila cakap pasal kerjaya seorang guru pendidikan khas, dia ada cabaran dia. Tak kisah bawa lah macam mana pun, saya rasa suka, saya rasa seronok sebab bila
saya dapat mengajar, mendidik anak-anak didik yang istimewa ni, maksudnya di kalangan autism, Down syndrome dan sebagainya, jadi satu kepuasan saya. Dan membentuk diri saya lah. So cerita pasal macam mana saya bermula dengan Miracle. Ceritanya dulu saya ni asalnya adalah pengguna produk Miracle sahaja. So bila saya guna, saya dapat rasa produk ni sangat different daripada produk-produk yang saya pernah guna dulu, dan saya kaji dia punya ingredient sangat superb dan saya jatuh cinta untuk guna. Bila saya guna, ada pula orang yang tanya, macam sekarang dah lain lah, dah okey lah kan muka kan. So saya share. Bila saya share tu, mulalah saya sebagai dropship Miracle. So daripada dropship Miracle tu, saya nampak bisnes Miracle ni dia punya sistem sangat bersistematik dan juga profit dia sangat tinggi. So saya fokus, saya berazam untuk buat sungguh-sungguh dalam bisnes Miracle ni lah. So pada mulanya suami saya tak setuju untuk saya buat bisnes online ni. Bukan apa, saya tahu suami saya ni risau saya tak ada masa untuk bagikan masa dengan kerjaya, anak-anak di rumah dan juga nak buat bisnes ni kan. Tapi saya nekat. Saya nekat sebab bisnes ni jadi macam jiwa saya. Saya memang suka bisnes. So saya buktikan pencapaian demi pencapaian saya sampailah sekarang husband saya ni bersama-sama saya untuk buat bisnes Miracle di bawah syarikat kami I Am Success Group. Mungkin Puan Nazar boleh ceritakan kehidupan Puan selepas Puan berbisnes dengan Miracle ni macam mana? Kiranya sekarang ni luar biasalah, kereta pun dah dapat kan? Ya. Salah satu pemenang kereta Mercedes kita. So totally alhamdulillah, sangat kalau tanya kehidupan sangat 360 darjah. Luar biasalah, bertukar kan. So alhamdulillah, so saya adalah pemenang kereta Mercedes-Benz percuma daripada HQ Miracle, dan juga saya adalah orang yang pertama buka outlet Miracle di Malaysia yang terletak satu-satunya outlet di Melaka lah. So sangat-sangat rasa tak percaya pun ya, tapi kena percaya. Maksudnya orang selalu skeptikal bahawa orang berkerjaya ni tak ada masa untuk buat bisnes. Tapi kita buktikan, even kita ada kerjaya, kita ada anak-anak, kita ada keluarga, pada masa yang sama kita juga mampu berjaya. Dan sekarang alhamdulillah saya dan suami bersama-sama membangunkan bisnes Miracle di bawah syarikat I Am Success Group, dan ejen-ejen saya serata Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak, yang sedang kami guide, yang sedang kami bimbing untuk bagi ilmu-ilmu tentang bisnes, ilmu-ilmu tentang keuangan untuk mereka grow lagi diorang punya bisnes. Dan insya-Allah tak mungkin, tak mustahil diorang pun akan jadi master premier seperti saya dan boleh buka outlet juga, insya-Allah. Okey, untuk Puan Itasha, untuk tahun 2020 ni, apakah perkembangan terkini yang Puan boleh kongsikan bersama dengan penonton Borak Kopitiam? Good that you're asking that, Fiona. Actually, saya sangat excited to share. Kita baru saja lancarkan kempen 7 bulan The Rising Star of Miracle, di mana sebelum ni saya ada share kan, kita pernah bagi Mercedes, Honda, percuma apa semua. Dan pada tahun ni kita bukan setakat beri kepada stokis-stokis, malah mereka yang berada di level permulaan, yang baru nak bermula pun kita bagi kereta-kereta mewah seperti Volkswagen Polo, Volkswagen Vento. So this kita bagi kepada pemenang The Rising Star of Miracle ni secara percuma, 100% percuma. Tak payah loan bank, nama pun nama mereka. Erti kata lain, kalau mereka lah pemenangnya, hak milik mereka lah kereta mewah-mewah tu. And the interesting thing is, cuma bermodalkan RM448 sahaja sebulan, anda berpeluang untuk memenangi kereta ni. Tapi ada hari ni special sikit, sempena Miracle masuk Borak Kopitiam, kita akan ada pukul 9 malam ini Biztalk Miracle webinar Zoom edition, di mana kita akan memberikan package istimewa kepada sesiapa yang berminat. Tetapi saya nak tekankanlah, sangat terhad kepada 300 mereka yang terawal saja, pendaftaran percuma. So ada kat bawah ni, saya selalu nak buat macam ni bila masuk TV. Dapat dah belum? Dapat buat. So ada bawah ni, boleh layari www.miracle.com.my ataupun boleh call nombor-nombor yang tertera ni untuk tahu lebih lanjut. So kita memang bagi potongan sangat tinggi kali ini, hampir 50%.
paling tinggi lah untuk setakat ni tahun ni kita bagi. Kenapa? Sebab saya faham sekarang ni pandemik COVID-19 kan, orang PKP banyak yang kehilangan kerja, kena buang kerja. Tapi tadi ada sebut pasal Miracle Beastock ni, sangat menarik. Jadi perancangan Miracle untuk tahun 2020, apa keistimewaan tentang Miracle Beastock ni? Seperti saya katakan tadi, kali ini kita memang bagi potongan yang sangat tinggi, iaitu hampir 50%. Yes, sebab ceritanya kat sini saya faham keadaan sekarang ni ramai yang kehilangan punca pendapatan. So inilah inisiatif Miracle untuk membantu mereka yang berminat untuk bermula bisnes ataupun mereka yang telah pun berbisnes tapi mungkin tak berjaya. Di sini saya nak buktikan Miracle dah ada di dalam industri selama 5 tahun. InsyaAllah anda dan Miracle akan berjaya. That's why 2020 ni kita keluarkan moto ataupun kata-kata semangat kita iaitu Miracle Leading the Way. So insyaAllah Miracle sentiasa leading the way. Okey, since Puan Nazah ada dekat sini kan. Jadi nak tanyalah, adakah Puan Nazah dan tim yang akan memenangi kempen The Rising Star Miracle kali ni? Of course, alright, of course. Sebab bagi saya, bila kita ada usaha yang bersungguh-sungguh, tak mustahil apa yang kita hajati, apa yang kita impikan akan tercapai, kan? So, Miracle kan sentiasa leading the way, so follow saja, insyaAllah akan tercapai. So, untuk para penonton di luar sana yang rasa nak join, yang rasa selama ni tertinjau-tinjau apa itu Miracle, apa itu bisnes Miracle, kan? This is the best platform untuk you all bermula. Alright, so malam ni kita ada webinar dan you all terus sertai dan you all juga boleh join Mami, sebab dalam bisnes kita ada dia orang panggil Mami lah untuk tim saya. So boleh join tim saya yang mana saya akan guide you daripada zero knowledge, tak tahu, sampailah boleh membuat 4 ke 5 angka. So dia 4 5 angka dia ada rahsia. So rahsianya saya akan pecahkan untuk orang yang betul-betul nak tahu rahsia dan nak sukses bersama kami. So untuk anda di luar sana yang tengah tercari-cari produk apa yang best, produk apa yang terbaik, bisnes apa yang okey, kan? So Miracle lah jawapannya. Okey, join dan boleh je tengok saya di page FB dan IG Nazah Anas ataupun cari kami di social media #IamSuccessGroup. Kejayaan anda bermula di sini. Terima kasih Puan Nazah dan juga Puan Natasha. Untuk penonton semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini dengan macam-macam perkongsian yang menarik. Alright. Dia nyanyi exactly macam yang saya fikir. Dia lah, not bad. Okay, lagu tu macam nyanyi lagu yang asal. Bam. Saya punya rumah dah tegak dah. Ubah lagu yang popular. Melainkan cara persembahan. Quite like dia punya suara. Saksikan Immortal Songs. Lagu lama menyengat semula. Setiap Ahad 9 malam. Hanya di TV3. Lagu lama menyengat semula. Itu dia. Ini dia peserta Immortal Song. Boleh bah kalau kau, Yuna. Ya, sebelum mereka ke sini, kita ada Danish, Syufian dan juga Fia Julia. Ini saya first time nampak Fia Julia, selalu saya dengar je lagu dia. Tak rasa, tapi baru tahu orang ni muda lagi rupanya. Awak kenapa selalu ingat ke orang tua? Tak, bukan. Sebab kalau dengar lagu dia macam matang betul. Okey, manakah mereka dah ada dekat sini? Apa kata sekarang ini kita tanyakanlah pengalaman ataupun perasaan sepanjang berada di atas pentas Immortal Songs apabila bersaing dengan rakan-rakan artis yang hebat. Lain, betul. Macam Kugiran Masdo, macam Azmi Saad Tajul dan sebagainya. Okey. Fia start dulu. Ladies first kan? Okey, sebenarnya Fia nervous lah sebenarnya. Sebab sebelum ni selalu perform tapi bawa lagu sendiri. Kali ni kena bawa lagu legend. Lepas tu depan komposer dia sendiri. So komposer pun komposer yang menilai. Komposer lagu tu yang menilai nyanyian dia. So memang nervous lah, takut lah sebenarnya. Tapi itu kalau dari segi bawa nyanyian lagu tu, tapi dari segi bersaing dengan kita tahu kan, yang bersaing tu orang yang hebat-hebat juga, yang ada nama juga dalam industri. Macam mana rasa? Rasa macam senang je lah, dua orang ni boleh tapau. Ada tak rasanya tu? Tak, sebenarnya memang rasa takut sangat. Lagi-lagi Fia seorang je perempuan sebenarnya. Yang lain semua lelaki dan yang lain semua power-power. Tapi Fia cuba buat yang terbaik je lah. Okey Fia, kalau seorang je perempuan maksudnya akan diberi perhatian.
Ni kan? Semua semua lelaki. Okey. Macam Danish sendiri macam mana? Ya, kalau pada saya, dia yang pressure tu sebab kita nak ubah suai lagu tu kepada lagu asal. Lagu asal kita ubah. Kena ubah macam... Memang kena wajib kena ubah. Wajib kena ubah. Kena buat lain daripada lain. So, arrangement baru tu siapa yang buat? Itu saya punya plan lah. Macam dah arrange dengan band apa semua. So, kita kena... Yang penting kena buat unik lah. Itu je. Maksudnya Dennis sendiri kalau contoh nak bawa minggu ni lagu, contohlah lagu Lamunan Terhenti kan. Kena bawa version yang kita sendiri nak. Okey, kita nak buat macam mana? Nak buat reggae ke? Nak buat apa? Terpulang lah kan. Okey, faham. Dah bagi reference dekat band lah. So, diorang akan ubah sikit. So, diorang akan tolong arrangekan macam mana lah. Jadi untuk minggu ketiga merupakan episod bersama dengan legend Abang Fauzi Marzuki. Malam ni. Persiapan Fia macam mana? Macam sebelum ni, Fia selalu bawa lagu ballad. Fia punya cara, Fia punya style lah. So kali ni Fia akan ubah sikit. Kalau korang semua nak tahu, korang kena tengok malam ni dah. Tak boleh lah. Tak boleh lah nak tunjuk. Tak surprise lah. Kalau Fia macam tu, tak boleh nak tunjuk. Malam ni. Fia seorang je perempuan malam ni ada. Jadi macam Danish punya perkembangan terkini. Boleh kongsikan bersama dengan saya insyaAllah akan release lagu 18 hari bulan ni. Lagu apa tu? Lagu ballad. Tapi yang sebelum ni saya punya single lagu Happy punya vibe. So kali ni sedih pula. Title boleh bagi tahu tak? Boleh, Simpan. Tajuk lagu Simpan. Okey, so 18 hari bulan akan keluar dekat YouTube semua lah. Yes. Okey, boleh tengok dekat situ nanti. Alright. Okey, apa pun kita nak ucapkan good luck, all the best untuk Immortal Song ni. Fia dan juga Danish. Alright, kita ada sebenarnya ada persembahan juga ni dengan kita kan? Ya, betul. Ini orang dia cukup pengamah, cukup mesra. Tapi kalau kita nak cakap pasal vokal tak payah cakap lah. Memang power lah. Kita dengar je lah istimewa yang kita ada hari ini dengan kita. Kita ada Abang Bob kita. Jom kita dengar. Silakan. Surga
post video klip Itu. Bob Yusof. Terima kasih. Pagi-pagi. Suara cukup power. Relax sangat. Oh my goodness. Tapi tak apa. Hari ni kita sebenarnya nak belajar pasal ni. Cara nak buat tenunan baju ni pula. Amboi. Amboi. Dia tenun sendiri. Betul. Okey, tapi lagu tu memang best sangat-sangat. Boleh ceritakan sikit tentang lagu apa ni? Dan hari ini. Okey, dan hari ini ni sebenarnya menceritakan tentang kebahagiaan yang percintaan, bahagia dan diakhiri dengan kahwin. Ya. Nampak perjalanan lagu tu nampak macam lepas ni banyak job kahwin tu. Amin. Siapa yang buat tu lagu tu? Okey, dibuat oleh Sharon Paul dan ditulis oleh Iman Imran dan lagu itu diterbitkan pada kita buat pada Februari dan di tahun ini dan di launching pada bulan Mac dan tapi kita nak promo tiba-tiba PKP jadi projek tergantung. Sekaranglah kita nak promo. Kiranya kalau dah bulan Mac tu dah launch, dah ada lah dekat digital platform semua. Semua dah ada, digital platform dah ada, kita punya video lirik video pun semua dah ada dekat YouTube In Digital Music. Jadi anda boleh tonton, anda boleh like dan share banyak-banyak kepada anda semua yang ada di luar sana. Okey, kalau kita tengok lagu ni memang cukup orang kata sangat-sangat orang touching. Betul. Apa yang Bob cuba pertaruhkan dengan lagu ni sebenarnya? Okey, pertaruhkan sebenarnya satu kata je, iaitu cinta. Cinta itu tidak semestinya kita cinta putus di tengah jalan, tapi cerita tentang lagu ini adalah cerita sehingga ke jenjang pelamin. Jadi kebahagiaan, cerita bahagia. Betul. Tapi kalau nak tahu kan, kalau dari segi Bob sendiri bawa lagu kan, lagu-lagu yang Bob bawa tu macam yang ni pun dia tak jauh lari dia daripada lagu-lagu yang Bob bawa juga kan? Betul. Kita masih kekalkan konsep balada. Itu saya nak sebut balada tak jumpa ayat tadi. Sebab apa dah panjang dia ni? Balada dah tak ada. Kita kekalkan konsep balada itu sebabnya mula-mula memanglah terfikir untuk cari konsep yang lain, buat konsep yang lain, tapi saya rasa peminat-peminat saya masih lagi menantikan dengan konsep sebegini dan alhamdulillah ianya diterima baik oleh peminat-peminat saya dan juga orang yang baru mengenali saya juga dan syukur sangat-sangat lagu ini memang mendapat tempat di hati peminat lah. Alhamdulillah. Itulah macam kita cakap tadi, jangan lupa 20% ada banyak job kahwin lepas ni. Boleh insya-Allah. Boleh kontak kita. Tapi macam Bob sendiri tak ada cuba-cuba ke untuk sekarang kan kita tahu kan macam zaman sekarang kan zaman orang cakap BBNU kan. Ada plan ke nak buat collab dengan artis baru ni, penyanyi baru ni ke? Itu sebenarnya dah lama dirancang, cuma memandangkan kita dengan PKP kita dengan ini. Jadi benda tu sebenarnya banyak tergantung dan insya-Allah mudah-mudahan sebab next project untuk saya punya single terbaru lagi ada 3 lagu insya-Allah, ada 3 lagu dalam susunan. So lagu yang ketiga tu insya-Allah akan duet tapi kita tak tahu siapa lagi dengan duet. Kalau Bob boleh pilih siapa Bob nak? Kita nak cari penyanyi rap ataupun penyanyi yang boleh hip hop. Sinilah. Boleh penyanyi hip hop, tak kisah perempuan ataupun lelaki. Takut yang boleh nak dengar nanti. You 20%, saya nak 20%. Bolehlah. Dia boleh. Kita boleh cuba. Kita audition dulu Tapi tak apa, rasa tak puas lah dengar sebenarnya Abang Bob kita hari ni nyanyi satu lagu dan hari ni tadi. Tapi jangan lupa dan hari ni itu boleh tengok dekat semua digital platform. Betul. Dan sekarang katanya nak belanja kita lagi satu lagu ya? InsyaAllah saya nak belanja satu lagi lagu tetapi lagu ini dalam bahasa Sarawak. Lagu yang diberi nama Tandang Mermadah, nyanyian asal Noreniza Idris. Alright. Okey, jadi untuk hari ini cukup kita sampai sini saja. Kita akan live lagi minggu depan macam biasa Sabtu dan Ahad 8 hingga 9:30 pagi Fiona Okey, jomlah kita dah habis ni Terima kasih. Kita tinggalkan anda kepada Bob Yusof dan juga adik-adik daripada Galang Maya. Assalamualaikum. Bye-bye. Lautan, 7 sungai, 7 banjaran, 7 lapis langit dan awan. Mawan, tandang bermadah kami dendangkan. Mimpi kami, hai mimpi nangganya sibau. Oi nangganya sibau. Oi nangganya sibau. Budi tanah jua yang elok di hilir cerok.
dengar madanya si tugau. Titis peluh tangannya diri jua yang baik, nak kami dirikan selalu mungkin sang tiba. Yes! Hey! Ayo kita tepuk sama-sama. Oi, berkenan sungguh di hati kami dia menengok-nengoknya, ragam tari putri si tugau, lenggang lenggok liuk lintunya, sana sini hai merawan sukma. Oi, berkenan gila oi hati kami tonang kasidanya, ragam tanda putri si bau, lenggang lenggok liuk lintunya, sia si tu merawan sukma. Nyata si beza indah